A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 56. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 53 dan 54 kan? Betul tak? Ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Dan demikian itu bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa-apa nikmat yang Allah berikannya kepada mana-mana kaum sehinggalah mereka sendiri mengubahnya apa yang dalam diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajarannya, sunnatullah iaitu ketetapan Allah yang Allah tetapkan dan tidak akan berubah sampai bila-bila. Dan antara sunnatullah ialah Allah tidak akan mengubah nasib seseorang daripada baik kepada buruk atau daripada kaya kepada miskin atau dari celaka kepada bahagia, melainkan ia diubah oleh kaum tersebut dengan izin Allah. Yang kedua, tidak ada yang bahagia atau celaka melainkan hasil pilihannya sendiri. Yang ketiga, sesiapa yang ikhlas
dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang beriman, maka Allah akan permudahkan jalan untuknya. Dan sebaliknya, sesiapa yang tidak ikhlas dan tidak bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah Allah, maka Allah akan takdirkan mengikut apa yang dia pilih. Yang keempat, sesungguhnya Allah Maha mendengar apa sahaja yang diucapkan oleh manusia dan Maha mengetahui apa sahaja yang di dalam hati manusia. Oleh itu, pastikan setiap apa yang diucapkan atau dilakukan adalah benar-benar ikhlas kerana Allah, agar ia tidak sia-sia. Ayat 54. Kadab bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Mereka itu seperti kebiasaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan keluarga pengikut Fir'aun, dan semua mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Pengajarannya pertama, tidak ada satu kaum pun yang menentang Allah dan Rasul mereka akan dibinasakan oleh Allah sebagai balasan atas kekufuran mereka. Dan itulah sunnatullah. Dan itulah sunnatullah yang tidak akan berubah. Yang kedua, mereka yang kufur kepada Allah dan menentang para rasul akan sentiasa ada di sepanjang zaman. Kerana itu juga adalah sunnatullah. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, dan Allah tidak akan
membinasakan mana-mana kaum, melainkan disebabkan dosa-dosa mereka dan kezaliman yang dilakukan, sama ada kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain. Bisa ayat 55. Inna syarrad dawabi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling jahat di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah. Pengajaran yang pertama, belum ke? Okey, kita sambung tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kaitan ayat 55 dengan sebelum ni Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin Mekah, yang mana mereka adalah yang paling utama yang menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sifatkan mereka tu sama seperti Firaun dengan pengikutnya dan juga kaum yang sebelum Firaun. Tidak ada beza. Kemudian Allah simpulkan, mereka yang menentang agama Allah ni ataupun kufur kepada Allah, sebenarnya mereka ni adalah lebih teruk daripada binatang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarra apa dia? Dia sebenarnya syarr, isim tafdil lah. Asalnya asyarru. Kita belum belajar dalam bahasa Arab, dia panggil ismu at-tafdil. Semua yang menunjukkan paling dalam bahasa Arab, yang menunjukkan paling. Pattern dia ialah af'al. Kalau kabirun besar, kalau paling besar ikut pattern ni, af'al akbar. Kalau jamilun cantik, kalau paling cantik ajmal. Kalau kamalun sempurna, paling sempurna akmal. Ini pun sama, syarr jahat, tapi paling jahat dia sebenarnya kalau ikut pattern ni af'al jadi ashrar. Ashrar paling jahat, tapi sebab dua huruf yang sama ra, dia idghamkan jadi asyarru. Kemudian dalam bahasa Arab asyarru, syarrun dengan khairun. Kalau khairun pun asal dia akhyar, paling baik. Samakan pattern af'al akhyar.
Tapi untuk memudahkan baca, kalau asyarun dia rasa berat, akhyar dia rasa berat, maka dia buang terus hamzah. Akhirnya tinggal apa? Syar. Kalau akhyar tinggal khair. Sebab tu khairu kena terjemah apa? Bukan baik ya, paling baik. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik. Okey? Jadi kita terjemah sesungguhnya syar paling buruk ataupun seburuk-buruk. Ad-dawab. Apa makna ad-dawab? Ad-dawab jamak kepada ad-dabbah. Kalau satu ad-dabbatu, jamaknya ad-dawab. Apa makna ad-dabbatu? Iaitu ma dabba alal ardi. Hanya asal dia, iaitu ma dabba, apa sahaja yang bergerak di atas muka bumi, sama ada haiwan, jin, manusia. Maka ada pendapat mengatakan termasuklah malaikat. Apa saja yang bernyawa di atas muka bumi dipanggil ad-dabbah. Okey? Tetapi kebiasaannya ad-dabbah diguna untuk binatang yang berkaki 4. Kebiasaan penggunaannya iaitu kepada binatang yang berkaki 4, macam lembu, unta, kambing. Tapi kalau ikut makna asal, semua sekali. Okey? Jadi kalau ikut ayat ni, ada satu ayat Allah kata wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surah apa ni? Surah Hud ayat 6. Cuba terjemah. Wama min dabbatin. Waw dan ma tidak. Min dari. Dabbatin apa saja yang bergerak, yang hidup, fil ardi di atas muka bumi. Tidak ada satu pun binatang ataupun orang yang bergerak di atas muka bumi illa kecuali Allah, ke atas Allah rizquha. Apa maksud dia? Tengok bahasa Arab, kalau sebut ala ni apa makna dia? Alaika ad-dain, ke atas engkau hutang. Makna apa? Engkau wajib bayar hutang. Okey? Jadi bila sebut ala Allah, seolah Allah nak beritahu apa? Melainkan wajib ke atas Allah memberi rezeki pada apa? Semua. Siapa yang mewajibkan ke atas Allah untuk bagi rezeki pada semua? Dia sendiri. Allah nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun boleh, sebab dia Tuhan, dia ada hak kan. Tapi Allah nak bagi tahu rahmat Allah kepada semua makhluknya, seolah dia mewajibkan, ini wajib aku bagi. Boleh faham? Tapi yang Allah wajib inilah yang ramai manusia risau. Betul tak? Kadang-kadang dia simpan untuk 20 tahun, itu pun masih risau lagi. Okey. Jadi Allah kata sesungguhnya paling buruk ad-dawab. Nak terjemah apa ni? Sama ada binatang ataupun makhluk-makhluk. Paling buruk binatang-binatang ataupun seburuk-buruk makhluk indallah, di sisi Allah. Siapa? Ialah
allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Jadi dalam banyak-banyak binatang, anjing ke, khinzir ke, harimau ke, serigala ke, dengan orang yang kufur, siapa yang paling jahat dan paling buruk? Orang kufur. Sebab apa? Fahum, maka mereka la yu'minun, tidak beriman. Mereka kufur dengan tidak beriman bukankah sama? Kufur makna dia tidak beriman. Tidak beriman makna dia kufur. Kenapa disebut sekali lagi sebagai penegasan yang menjadikan mereka binatang yang paling buruk, paling jahat? Sebab satu je, mereka kufur, iaitu mereka tidak beriman kepada Allah. Dan kalau kita tengok di sini Allah guna fi'il apa ni? Yu'minuna. Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Mana sifat tak beriman tu sentiasa ada dalam diri mereka. Okey. Sekarang kita nak faham kenapa Allah sifatkan orang yang tak beriman ni lebih teruk daripada binatang. Allah tak sebut binatang kan? Binatang apa? Tapi bila Allah kata yang paling teruk, mana? Lebih teruk daripada semua jenis binatang. Kalau dia dengan anjing, mana lebih teruk? Kalau dia dengan khinzir, dia. Soalnya kenapa? Kenapa mereka lebih teruk? Mereka ada akal, tapi mereka tak beriman. Itu je. Okey, dia agama orang kafir ni, bila dia tak beriman dengan Allah, dia beriman tak dengan agama yang lain? Kan? Okey, antara agama Islam dengan agama lain, mana bukti yang paling banyak dan paling jelas tentang kebenaran agama? Yang mana paling banyak dan paling jelas? Islam. Agama lain bukti tak banyak, kemudian tak jelas. Betul tak? Betul kan? Tiba-tiba dia beriman yang mana ni? Yang tak jelas. Islam ni cukup jelas bukti dan terlalu banyak. Semua ciptaan Allah bukti kebesaran Allah. Semua ayat Quran bukti kewujudan Allah. Cukup jelas. Tiba-tiba dia beriman dengan yang tak jelas, seolah mereka tak ada akal. Betul? Cuba ambil kambing, tanya, mana lebih baik, Islam ke agama Hindu? Kambing akan jawab apa? Dia tak jawab kan? Okeylah, sebab dia tak boleh bercakap, dia tak ada otak. Tapi bila tanya orang ni yang ada akal, mana lebih baik, Islam ke yang bukan Islam? Dia akan jawab apa? Agama dia lah. Bukankah itu lebih teruk daripada kambing tadi? Kan? Kalau tak nak jawab apa, mengembeklah kan? Paling kurang sama kan? Ni Allah kata sama ke paling teruk? Lagi teruk lah. Boleh faham? Sebenarnya agama Islam ni yang bersumberkan Quran dan hadis sangat mudah, sangat jelas dan sesuai dengan logik akal. Saya ada baru jumpa ada seorang, dia Indon, dia kerja cuci surau. Dia kenal saya. Dia beritahu lah, orang surau tu memang cop lah saya. Tapi surah mana, salah satu surah di Malaysia, nak beritahu ni, kadang-kadang yang kerja cuci masjid lagi cerdik daripada yang duk mengajar tu. Dia kata apa? Dia kata ada orang kata ustaz ni macam ni. Saya rasa macam tak percaya je. Sebab apa? Bila ustaz solat baca bismillah, yang puak-puak tu tak baca bismillah.
Jadi saya macam tak berapa percaya tu, dah orang pada ustaz sikit-sikit kan. Lepas tu yang kedua, ustaz baca kunut. Lepas tu yang ketiga, dia kata apa? Saya tak setuju dengan orang surau ni. Bukan tak setuju dengan saya. Sebab apa? Dia kata lepas solat, dia baca zikir kuat. Dia kata ada orang yang datang lambat, solat lambat kan, masbuk, baca zikir kuat mengganggu tu. Dia yang berkata pada saya kata awak lebih cerdik pada yang mengajar tu. Betul tak? Simple aja, simple aja. Masjid untuk solat, dan solat kerana keutamaan solat pada khusyuk. Tiba-tiba kamu buat gangguan sehingga orang tak khusyuk, mana kamu tak tahu fungsi masjid yang sebenar. Betul kan? Benda simple aja. Jadi Allah nak beritahu ni, siapa yang tak terima Islam yang sebenar, memang otak dia, akal dia ada masalah. Okey. Dan Allah dah beritahu sebenarnya, ni mungkin kita kata ini untuk orang kafir kan, Allah sebut orang kafir kan. Tapi ada ayat yang Allah kata lebih teruk pada binatang, tapi Allah tak sebut orang kafir. Ayat apa tu? Ayat apa? Yang ni Allah kata makhluk yang paling teruk di sisi Allah orang kafir, sebab dia tak beriman. Tapi ada satu ayat lagi Allah tak sebut pun orang kafir. Allah kata orang yang peka, orang yang bisu, orang yang tak berakal. Mana umum lah, mungkin dia orang Islam. Tak ingat? Tak, sebenarnya surah ni juga baru je lepas, ayat 22 Al-Anfal. Kes tak lewat lah. Ada 22. Ada ayat mula-mula sama kan? Inna syarrad dawabi, sama kan? Inna syarrad dawabi indallah, sama. Yang beza apa dia? Semu. Yang kedua al-bukmu. Yang ketiga allazina la ya'qilun. Tiga sifat. Ayat tadi, ayat 55, satu je kafir kan. Yang ni Allah sebut sifat, tiga sifat. Dan mereka juga syarrad dawab. Satu, peka. Apa makna peka? Tak adakah dia betul-betul peka ataupun tak mau dengar apa? Dia bukan peka. Kalau betul-betul peka, okey. Ini tak peka, dia boleh dengar macam-macam. Tapi bila dengar Quran, dia tak boleh terima. Bila dengar sunnah Nabi, tak boleh terima. Maka Allah kata orang ni macam peka lah. Kan? Orang peka tak dengar, kamu tak peka, sama juga hasilnya. Yang kedua, al-bukmu. Apa? Adakah dia benar-benar bisu? Tak, dia boleh bercakap. Ahli pidato, kaki ceramah. Kan? Follower dia ramai. Tapi bisu, bila bercakap tak keluar hadis sahih. Bila cakap tak keluar ayat Al-Quran. Keluar apa? Hadis palsu, hadis dhaif, mimpi guru, salat tirai. Kemudian yang ketiga, tak berakal. Dia tak boleh berfikir dengan waras. Sebab tu bila bertembur dengan hujah, dia akan melebarkan, dia akan menuduh. Dia bukan bagi hujah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, ayat seterusnya Allah bagi tahu. Kalau sebelum ni Allah cerita tentang siapa? Sebelum ayat 55, Allah cerita tentang orang musyrikin Mekah. Termasuklah ketika mereka berperang dengan Nabi dan para sahabat dalam peperangan apa? Peperangan apa? Badar. Itu orang musyrikin Mekah tu. Maka ayat 56 Allah nak cerita satu lagi musuh. Musuh Nabi dan musuh Islam. Mereka bukan musyrikin Mekah tapi Yahudi. Dan juga dalam ayat ini Allah nak beritahu antara sifat yang paling buruk yang ada pada musuh Islam,
khususnya orang Yahudi. Apa sifat yang paling buruk? Allazina, iaitu orang-orang yang hatta engkau telah berjanji. Al-ahdu, asal dia al-ahdu. Apa makna al-ahdu? Al-ahdu sama dengan makna al-misaq. Al-misaq al-muakkad. Al-ahdu perjanjian, yang juga bermakna al-misaq al-muakkad, perjanjian yang apa dia? Perjanjian yang diperkuatkan, yang diperteguhkan. Mana ada hitam putih. Okey. Orang-orang yang engkau telah berjanji minhum, dari kalangan mereka. Min di sini dia panggil min tabi'idiyah. Min makna sebahagian. Dari kalangan mereka. Bukan semua. Mana dari sebahagian mereka, iaitu kepala-kepala mereka, kepala-kepala Yahudi, seperti Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin al-Ashraf, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni Yahudi, antara pembesar Yahudi, tetapi dia juga adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perjanjian ni bukan dengan semua orang Yahudi, tapi sebahagian, iaitu peringkat pimpinan. Kemudian yang kuduna mereka. Apa dia yang kudu? Membatalkan ahdahum, perjanjian berapa kali mereka langgar perjanjian? Fi kulli marrah, pada setiap kali. Jadi berapa kali mereka langgar perjanjian? Ikut berapa kali perjanjian, itulah bilangan mereka langgar. Kalau 10 kali berjanji, 10 kalilah mereka langgar. Itu Yahudi. Sebab itulah Nabi sebutkan, siapa yang ada 3 ni ataupun 4, maka dia ada sifat-sifat orang munafik. Yahudi memang sifat utama mereka melanggar perjanjian, tapi Yahudi ni kafir. Orang Islam ada tak yang suka melanggar perjanjian? Ya, Islam yang munafik. Apa dia? Yang 3 ataupun 4? Sifat orang munafik yang ada pada orang Islam. Pertama sekali, bila bercakap je bohong. Bila bercakap bohong. Yang kedua, bila berjanji mungkir. Yang ketiga,
Bila diberi amanah, khianat. Dan yang keempat, tengok, iza khasama ghadara. Bila dia bergaduh, dia melampau. Bila bergaduh, dia melampau, maki hamun. Dan wahum, dan mereka itu la yattaqun, tidak bertakwa. Kenapa Allah sebut di hujung ni mereka tidak bertakwa? Mula-mula Allah sebut sifat buruk mereka, suka melanggar perjanjian. Dan Allah sebut pula yang kuduna. Yang kudu fi'il apa? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Ni sifat Yahudi dan sifat munafik, bukan sekali, bukan dua kali, tapi 10 kali janji, 10 kali dia langgar perjanjian. Yahudi ada berapa puak di Madinah? 3 kan? 1 Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Quraizah. Yang ketiga Bani Nadir. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi bentuk negara Islam kan. Jadi Yahudi ni semua kafir ini. Maka Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Perjanjian untuk apa? Supaya mereka ni tak buat jahat, tak mungkin janji, dan supaya mereka ni bersama-sama pertahankan Madinah bila diserang. Jadi dia panggil perjanjian dengan golongan orang kafir. Bila ada perjanjian ni, mana kerajaan Islam Madinah kena jaga keselamatan mereka, jaga harta mereka pada. Okey? Tapi bila mula berlaku peperangan peperangan pertama, iaitu peperangan Badar, yang pertama mungkin janji ni Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dia membantu musyrikin Mekah lawan tentera Islam dalam peperangan Badar. Maka Nabi lepas peperangan Badar, Nabi halau Bani Qainuqa keluar daripada Madinah. Keluar daripada, sebab apa? Langgar perjanjian. Dan ada juga pendapat mengatakan Bani Qainuqa ni antara Yahudi yang paling kaya di Madinah. Mereka kelebihan mereka ialah jadi peniaga, buka kedai di Madinah, kedai emas dan sebagainya. Bahkan Nabi sendiri pun pernah tak berjual beli di kedai orang Yahudi? Pernah. Bahkan sebelum Nabi wafat, perisai Nabi gadai di kedai Yahudi. Jadi boleh tak kita berurusan dengan orang Yahudi dari segi ekonomi? Boleh ke? Boleh, ha? Ada juga pendapat antara sebab Bani Qainuqa dihalau keluar daripada Madinah ialah dia ada kedai emas. Ada seorang wanita Islam nak beli barang kemas, dan wanita Islam masa tu tutup muka. Jadi penjual Yahudi ni minta perempuan tu buka muka. Dia kata tak nak. Kemudian bila wanita Islam tu duduk, dia ikat kain dengan tudung masa wanita tu duduk. Jadi bila dia bangun, apa berlaku? Terbuka aurat. Lalu wanita tu menjerit. Bila orang Islam dengar, datang dan bunuh orang Yahudi tu. Kemudian bila orang Yahudi tahu ada seorang Yahudi dibunuh, mereka datang bunuh pula orang Islam yang bunuh orang Yahudi tu. Maka bila diberitahu kepada Rasulullah buat keputusan halau keluar Bani Qainuqa. Ini golongan pertama Yahudi yang diusir keluar daripada Madinah. Kemudian lepas peperangan Badar, yang Bani Quraizah pula, Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah
dan berpakat dengan orang Mekah supaya apa? Supaya kita sama-sama buat pakatan barisan untuk serang Nabi, supaya Nabi ni Islam di Madinah akan terhapus terus. Bila Nabi dapat tahu, Nabi beritahu pada Ka'ab bin Ashraf, kenapa kamu berpakat dengan orang Mekah sedangkan kamu ada perjanjian dengan kami? Maka kata Ka'ab bin Ashraf, kami terlupa, kami lalai, kami minta maaf. Nabi maafkan. Lepas tu dia buat lagi. Lepas tu Nabi tegur, dia minta maaf. Inilah yang quduna ahdaw fi kulli marrah, setiap kali. Dan akhirnya Bani Quraizah ni bila dia langgar perjanjian berkali-kali, maka Nabi arahkan selepas balik daripada peperangan Ahzab, Nabi arahkan sahabat pergi serang Bani Quraizah. Ingat satu hadis tu, Nabi kata apa? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seseorang kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Nanti sahabat ada dua pendapat kan. Ada yang solat asar di tengah jalan, sebaik saja masuk waktu asar. Ada satu lagi, dia faham apa dah? Nabi suruh solat di tempat Bani Quraizah. Okey. Dan akhirnya Bani Quraizah ni dipaksa, tapi mereka melawan, akhirnya mereka dibunuh. Yang ni Bani Qainuqa diusir, Bani Quraizah kebanyakan mereka dibunuh. Kemudian yang last sekali Bani Nadir. Bani Nadir ini yang daripada Huyai bin Akhtab. Bila Nabi datang tempat mereka, mereka rancang untuk hempak batu ke atas kepala Nabi. Dan Nabi diberitahu oleh Jibril, Nabi bangun dan balik ke Madinah. Lepas tu Nabi buat keputusan untuk halau Bani Nadir. Akhirnya Bani Nadir pun dihalau. Akhirnya tiga-tiga ni tidak ada dah di Madinah. Itu kehebatan apa tu? Kehebatan apa? Sebenarnya siapa yang datang dan tinggal dulu di Madinah? Nabi ke orang Yahudi? Mana siapa penduduk asal Madinah? Yahudi. Tapi akhirnya Nabi berjaya mengusir dan membunuh sebahagian mereka. Walaupun Nabi datang kemudian ke Madinah. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Kalau kita nak kalahkan Yahudi, kena buat apa? Menjerit-jerit kan? Lepas tu demo. Tak. Nabi boleh kalahkan Yahudi bukan setakat usir, ada yang dibunuh dan seorang pun tak melawan. Dengan apa? Dengan kekuatan mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi dan para sahabat beramal sepenuhnya apa yang Allah perintah. Mereka ada kekuatan. Dan Allah bantu mereka, semua Yahudi ini jadi penakut dan cabut lari. Tapi sekarang kita menjerit kuat macam mana, ceramah pagi petang siang malam, Yahudi takut tak? Tak. Sekarang banyak tak negara Islam yang buat hubungan diplomasi dengan Yahudi? Banyak tak? Banyak. Okey. Di sini kenapa Allah sebut la yattaqun? Mereka melanggar perjanjian. Last sekali Allah kata mereka tidak bertakwa. Kenapa? Dia asas kekuatan untuk kita tepat janji pada bila kita ada rasa takut pada Allah. Betul kan? Tapi kalau tidak ada rasa takut pada Allah, kita langgar tak perjanjian, kita khianat tak amanah. Jadi Allah kata inilah kekuatan untuk menunaikan perjanjian, iaitu takwa. Kalau tak ada takwa, habis. Allah kata apa? Nabi kata apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu dah tak ada rasa malu, tak ada rasa takwa, buatlah apa saja. Sekarang berita sehari dua ni, ada seorang anak dengan bapa duk balas buat laporan. Saya pun tak faham. Ada baca tak? Ada? Oh, tak baca? Ada baca kan? Oh, baca tajuk je. Tak baca lah, semua nak faham cerita tu.
Sebab kita pendakwah kan, pendakwah kena faham masalah. Nak begitu apa? Keadaan kita dah anak tuduh bapak, bapak tuduh anak, dua-dua Islam. Satu gambaran akhlak yang sangat, kita tahu siapa yang betul. Mesti ada salah seorang berbohong. Betul kan? Teruk sangat ada. Sebab apa? Tidak ada takwa. Tidak ada takwa. Satu pesan Nabi apa dah? Dalam satu hadis sahih, ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian wa atbi'il as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Cuba terjemah. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di rumah, di masjid, dalam kelas, office kan, di kedai mamak. Kemudian mungkin tak, kadang-kadang terlanjur juga kan, terbuat juga yang jahat. Maka Nabi pesan, wa atbi'is sayyi'ah, bila buat sayyi'ah, dosa, maka ikutilah kejahatan itu dengan al-hasanah kan. Kenapa? Al-hasanah yang kamu buat selepas dosa, tamhuha, akan memadamkan dosa. Kaedah. Tengok Nabi sayang pada kita. Nabi tahu manusia bukan malaikat, kadang-kadang terbabas. Tak apa, tapi padamkan dia dengan kebaikan. Kadang-kadang kita termengumpat pagi kan, lepas subuh. Apalah imam ni, dah lah tua, slow pula kan. Maka lepas tu buat apa? Baca zikir pagi. Semoga zikir pagi itu akan memadamkan dosa kita. Okey. Okey. Sekarang bila mereka melanggar perjanjian, apa patut kita buat? Apa patut kita buat? Allah kata ayat seterusnya, fa imma, maka sekiranya. Imma ni daripada in campur ma. In dia panggil in syartiyah, sekiranya. Cuma bila digabung, tulisan macam ni. Asalnya imma. Bila digabung, fa imma. Okey? Maka sekiranya tasqafanna. Apa mana tasqafannahu? Daripada saqafa. Saqafa makna dia adraka. Adraka ataupun zafara. Adraka makna apa? Kamu dapati. Zafara mengatasi ataupun menang. Jadi ayat ni, ayat 57 sambungan kepada ayat lepas. Kalau mereka langgar perjanjian, kamu kena buat apa? Ini jawapan dia. Maka sekiranya kamu dapati mereka adraktum ataupun zafartum, kamu menang ke atas mereka. Dia terjemah apa tu? Kamu menemui ataupun mendapati mereka. Mereka ni siapa ni? Orang Yahudi yang langgar perjanjian tu. Fil harbi, dalam peperangan. Fasyarrid bihim, maka apa dia syarrid? Syarrid ni kalau masdar dia at-tashrid.
Apa makna at-tashrid? At-tafriq. At-tafriq. At-taqtil. Apa lagi? At-takhwif. Tashrid ataupun syarid makna dia tafriq, pecah belahkan mereka. Tafriq, pecah belahkan mereka. Taqtil, bunuh. Takhwif, takutkan mereka. Buat sesuatu sehingga mereka rasa takut. Diterjemah apa tu? Pecahkan. Hancurkan. Hancur tu mana kesimpulan dia lah. Hancurkan mereka. Man khalfahum. Siapa khalfahum? Diterjemah di belakang ke selepas mereka? Ada terjemah selepas? Selepas kan? Selepas lebih tepat lah. La'allahum supaya mereka yazakkarun, mengambil pengajaran ataupun peringatan. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Kalau mereka langgar perjanjian dan kamu menemui mereka bila ni? Dalam peperangan. Dalam peperangan. Allah sebut dalam peperangan. Mana kalau bukan dalam peperangan, jangan buat macam ni. Jumpa mana Yahudi kat kedai ke apa, kita pun bunuh. Jangan. Ini fil harbi, dalam peperangan. Buat apa ni? Fasyarrid. Buat sesuatu yang menakutkan mereka, menjadikan mereka ambil peringatan khusus untuk siapa ni? Man khalfahum. Orang yang kenapa Allah suruh buat mereka sampai mereka takut? Dan kalau bunuh pun bunuh dengan ada satu riwayat sahabat Nabi bila Khalid bin Walid, kalau tak silap saya, bila peringkat permulaan peperangan, dia akan bertemu antara ketua dengan ketua kan. Jadi Khalid dia bukan pancung leher, tapi dia belah dia tengah ni sampai terbelah dua. Kenapa? Itu maksud dia fasyarrid. Kenapa ni? Itu rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Buat macam-macam. Macam apa? Macam kejam ke? Tak. Rahmat Allah ialah supaya orang selepas tu jangan langgar perjanjian. Kalau langgar perjanjian, inilah akibatnya. Jadi peringatan kepada mereka yang ni akan datang ni, orang Mekah, orang Yaman. Dan juga peringatan kepada mereka yang sedang berperang ni. Mungkin dia tengok kawan dia teruk kena, dia berhenti. Bila dia berhenti melawan, baik tak untuk dia? Macam mana cara nak suruh dia berhenti dan takut? Macam mana cara dia? Pukul sikit-sikit je. Tampar sikit je. Tengok kaedah dalam Islam. Kena buat sesuatu sehingga benda itu terhenti. Caranya apa dia? Kena buat. Sebab itulah hukuman macam berzina kan. Hukuman dia keras. Bukan keras tapi tegas. Supaya apa? Kalau sebat 100 rotan, bukan 50. Kalau yang belum yang dah kahwin, rejam. Supaya apa? Sebab kalau hukuman tak berat macam tu, dia tak akan berhenti penzinaan. Betul tak? Bahkan dengan hukuman berat tu, kadang-kadang tak ada seorang pun dihukum. Sebab apa? Orang lebih takut hukuman daripada penzinaan kan. Tapi sekarang berlaku tak penzinaan, pembunuhan? Sebab hukuman ringan. Okey. Ini tujuan. Kalau orang tanya apa faedah berperang, bunuh, bagi mereka betul-betul takut, apa faedahnya? Jawapannya
supaya memberi peringatan pada orang lain ataupun yang sedang berperang tu. Inilah akibat, jangan lawan. Okey. Dia sebenarnya Islam membenarkan peperangan bila tu? Bila Islam membenarkan berperang dan membunuh. Adakah bila-bila masa dan dalam semua keadaan? Tak. Peringkat awal Nabi hantar surat supaya mereka masuk Islam. Tak ada peperangan. Step pertama. Kalau mereka tak nak beriman, tak nak masuk Islam, step kedua apa dah? Bayar cukai. Bayar cukai. Kamu akan selamat duduk dalam negara Islam. Harta kamu, maruah kamu, nyawa kamu sama dengan harta orang Islam. Kami akan jaga. Tapi kamu kena bayar jizyah ataupun cukai. Tapi kalau kamu masuk Islam pun tak nak, bayar cukai pun tak nak, maka kamu akan menghalang. Maka bila kamu menghalang, kami akan serang. Sebab kamu penghalang daripada Islam tersebar kepada orang lain. Mana lebih bahaya? Kita biarkan orang kafir yang menentang Islam dan menghalang orang lain menerima Islam, dengan kita bunuh mereka demi untuk kita sampaikan mesej Islam kepada seramai yang mungkin. Mana lebih utama? Bunuh. Sebab tu Allah kata fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnahnya apa? Membiarkan manusia syirik dan kufur kepada Allah. Itu lebih dahsyat. Sebab tu bila ada halangan, kena ada peperangan. Itu last sekali, bukan step pertama. Ada satu lagi kan? Ha? Oh, 3 je. Anda memang set 3 tapi bukan daripada ayat. Oh. Okey. Kafir ni yang kita tahu ada 2 jenis kan? Pertama harbi, yang kedua zimmi. Itu umum, tapi yang detailnya ada 4. Yang detailnya ada 4. Ente nak masuk ayat tu? Sebab ayat 58 ni pelengkap kepada ayat ni. Ada masa lagi kan? Okey. Okey. Nanti saya sebut jenis 4 orang kafir tu. Kita habiskan ayat ni. Wa imma, dan ayat 57 mula dengan fa imma kan? Adapun sekiranya kamu jumpa mereka dan kamu menang ke atas mereka, maka buat secara tegas. Tetapi wa imma, dan sekiranya takhafanna ni ada 2 maksud. Pertama, kamu tahu, dan sekiranya wahai Muhammad engkau tahu. Dia terjemah apa tu? Takut pun boleh, tapi nak terjemah engkau tahu pun boleh. Ini satu maksud. Maksud kedua, engkau apa tadi? Takut. Min qaumin, dari kaum. Kaum mana ni? Yang melanggar perjanjian tadi. Khianatan. Khianat dah jadi bahasa Melayu. Jadi khianat itu sebenarnya bahasa Arab. Banyak perkataan Arab dah jadi Melayu. Khianat, amanah, pengkhianatan. Fambiz, maka apa dah imbiz? Imbiz ni itrah, lontarkan. Maksud dia ialah bila kamu takhafana, makna kamu tahu. Tahu apa ni?
antara perjanjian kamu dengan musuh tu, kamu dapat tahu bahawa mereka akan khianat. Mereka akan batalkan perjanjian. Yang tadi batalkan, yang ni belum batal, tapi kamu dah dapat kesan. Maka apa dia? Batalkan perjanjian tersebut sebelum mereka batalkan. Itu kalau makna tahu. Yang kedua, makna apa tadi? Takut. Sebenarnya takut kurang tepat. Nabi mana ada takut? Kan? Yang lebih tepat ialah, yang kedua ialah setelah kamu dapati ada tanda-tanda mereka akan mungkir janji, maka pambis batalkan perjanjian. Dia terjemah apa pambis? Campak tu mana batal lah. Batalkan ilahim kepada mereka ala sawa. Apa makna ala sawa? Sawa ni mana? Sama. Maksudnya apa ni? Bila kamu dah nampak tanda-tanda mereka akan khianat, terus batalkan perjanjian, tetapi kena bagi tahu mereka, biar sama-sama tahu. Jangan kamu batalkan seorang tapi dia tak tahu, itu pengkhianatan. Faham tak? Yang Yahudi sebelum dia khianat, Nabi tahu tak? Nabi tak tahu, sebelah pihak. Ini batal dalam keadaan kita bagi tahu mereka dan mereka setuju. Okey, beritahu pada mereka, mulai sekarang perjanjian kita batal. Saya tak nak ada perjanjian. Kamu tahu, kami tahu. Kita berperang. Faham? Bila tu? Bila takhafanna. Faham? Dan di sini menunjukkan apa ni? Ala sawa' tu. Apa pengajarannya? Akhlak orang Islam. Bila kamu nak batalkan sebab ada nampak tanda-tanda, bagi tahu dia, biar adil. Itu akhlak. Orang kafir buat tak macam ni? Tak. Nak terjemah apa ni? Ala sawa', dia terjemah apa tu? Dah faham kan? Dah faham tak dia terjemah? Dia terjemah apa tu? Dengan cara? Terus terang dan adil. Dengan cara lurus dan adil. Adilnya ialah sama-sama tahu, sama-sama setuju. Kalau nak berperang pun sama-sama bersedia. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-khainin. Khain ni apa dah? Pengkhianat. Sekarang Allah kata Allah tidak cinta kepada pengkhianat. Adakah pengkhianat ni yang Allah tak suka orang kafir sahaja? Tak. Umum. Mana kalau orang Islam khianat, Allah suka tak? Tak. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam satu hadis sahih, la dina liman la amanata lahu. Cuba tengok. La dina, tidak ada agama, liman, bagi siapa yang la amanata lahu, yang tidak ada amanah. Maknanya kalau dia tak ada amanah, sebenarnya agama dia tak ada. Amanah dengan Allah, amanah dengan orang, tak ada. Maka Nabi kata seolah dia, agama dia tak ada. Okey? Jadi sekarang Allah larang tak orang Islam membatalkan perjanjian dengan orang kafir tanpa dimaklumkan? Allah larang tak? Maka kalau perjanjian dengan orang kafir pun tak boleh dibatalkan sewena-wena, maka perjanjian sesama Islam lagi tak boleh, sebab orang Islam lagi mulia daripada orang kafir. Tapi sekarang banyak yang batalkan perjanjian Islam sama Islam ke Islam dengan kafir? Islam sama Islam. Betul tak? Mula-mula duduk dalam parti ni,
Bila menang, khianat tak? Khianat. China, India jarang yang lompat parti kan. Yang biasa lompat ni siapa? Islam. Tapi bertani menang lagi. Okey. Boleh Jadi saya sebut tadi, orang kafir ada berapa jenis? 4. Satu, kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang mana ni? Yang menentang Islam. Contoh, zaman kita ada tak? Zaman kita ada tak? Di mana? Di China, di Palestin, di India. Itu kafir harbi itu. Yang kedua, kafir zimmiyu. Zaman kita ada tak kafir zimmi? Kafir zimmi ialah kafir yang tak, bukan setakat tak menentang. Dia duduk dalam negara Islam, dia bayar cukai, dan kerajaan Islam jaga keamanan dia, jaga harta dia, jaga keluarga dia. Syarat dia bayar cukai. Itu dia panggil kafir zimmi. Sekarang ada tak? Ada ke tak ada? Kat mana? Itu cukai apa tu? Itu cukai hasil dalam negeri. Kalau ikut ada saya dengar ceramah Dr. Seorang syekh daripada Sudan, Dr. Abdul Hayy Yusof. Dia kata kafir zimmi tak ada sekarang. Kafir yang duduk betul-betul bawah negara Islam. Satu. Yang kedua, dia bayar cukai hanya semata-mata apa? Kerajaan Islam jaga keselamatan dia, harta dia. Sekarang bayar cukai untuk apa? Lain. Jadi kalau ikut pendapat Syekh tu, dia kata kafir zimmi tidak ada sekarang. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad iaitu kafir yang terikat dengan perjanjian. Macam ni yang ayat kita belajar. Itu kafir terikat dengan perjanjian. Tapi bila dia batal perjanjian, dia masuk kafir apa? Harbi. Sebab itulah Nabi pernah tak dengan ayat ni berkenaan dengan orang Yahudi, tapi dengan orang musyrikin Mekah, pernah tak berlaku perjanjian antara Nabi dengan orang Mekah? Bila? Perjanjian Hudaibiyah. Masa tu orang Yahudi, orang musyrikin Mekah kafir zimmi. Tapi bila dia batal je perjanjian, kafir harbi. Sebab tu tahun 8 Hijrah Nabi pergi serang, Nabi rampas kota Mekah. Jadi kafir mu'ahad ni yang terikat dengan perjanjian. Perjanjian pula ada ketika dia batal perjanjian, kena buat apa? Serang. Yang kedua, yang kedua ni, bila kita rasa macam dia ada unsur-unsur nak khianat, kita buat apa? Batalkan perjanjian, tapi kena maklum pada dia. Okey, yang keempat, kafir musta'man. Musta'man. Orang kafir yang minta aman. Kadang-kadang contohlah kafir daripada China, dia datang minta keselamatan di sini daripada negara kita. Kita membenarkan, maka kafir ni tak boleh kacau. Dipanggil kafir musta'man, yang minta keamanan. Okey, boleh. Last, boleh buka hadis tu. Okey. Ini hak orang kafir dan hak orang Islam sama. Ada bab-bab hak orang kafir dengan hak orang Islam sama, tak boleh nak kacau.
disebut daripada diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salasatun, apa dia? Salasatun, tiga. Al-muslim wal kafir, muslim dan kafir, fihinna, dalam tiga perkara ni sawaun. Tadi ada jumpa sawa, apa dia? Sama. Ada tiga perkara, orang kafir dan orang Islam sama haknya. Siapa dia? Yang pertama, man ahadtahu bahwa fi bi'ahdihi, siapa yang engkau berjanji dengannya, maka wajib kamu tunaikan janjinya, sama ada muslim ataupun kafir. Okey, persamaan yang pertama pada bila ada perjanjian. Dia Cina ke India ke, bila ada perjanjian wajib tunaikan. Jangan kata sebab kamu kafir aku nak batalkan. Okey. Yang kedua, sebab dia fa innamal ahdu, sebab sesungguhnya perjanjian itu adalah milik Allah, bukan milik kamu nak batas sebarangan. Yang kedua, wa man kanat bainaka, dan siapa yang adalah antara engkau dan antaranya rahimun, ada hubungan silaturahim, fasilha, maka sambung silaturahim, sama ada muslim ataupun kafir. Anak masuk Islam, bapa dia masih kafir, wajib jaga tak hubungan silaturahim? Wajib jaga, wajib buat baik walaupun bapa tu kafir, walaupun pak cik dia kafir. Dua. Yang ketiga, wa man i'tamanaka, siapa yang memberi amanah kepada engkau, ala amanah, di atas sesuatu amanah, fa'addiha ilaihi, maka tunaikan amanah itu kepadanya, sama ada dia muslim ataupun kafir. Orang kafir tinggalkan kereta, dia nak musafirkan, tinggalkan kereta dia 3 bulan rumah kita, kita wajib jaga ke wajib pakai? Wajib jaga. Okey. Itu menunjukkan apa tu? Keadilan Islam dan akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam. Okey, boleh Cukup kita baca satu ataupun dua hadis. Yang keberapa? Amalan keberapa? Muka surat? Okey. Amalan ke-42 daripada buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Siapa yang nak beli buku ni boleh kontak Encik Jamal. Ada nombor dia dalam grup Telegram. Sama juga buku hadis 40 boleh beli daripada Encik Jamal. Okey, amalan 42 iaitu tidak meminta-minta kepada manusia. Ini kemuliaan Islam. Islam mengajar kita supaya kalau meminta, minta direct kepada Allah. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, man takaffala li an la yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Wa qala Sauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'an. Subhanallah. Maksudnya, kata Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk tidak meminta-minta kepada manusia sehingga aku menjamin baginya dengan surga. Maka kata Sauban, aku ya Rasulullah. Dan sejak itu, ini orang Islam bila bercakap dia tepati janji. Sejak itu Sauban tidak pernah meminta sesuatu pun kepada sesama manusia. Hebat sahabat ni. Pada sahabat bukan hidup senang pun, betul kan? Ramai sahabat miskin, tapi Nabi mengajar mereka supaya mintalah kepada yang betul-betul berkuasa nak bagi apa saja dan bila-bila masa. Kenapa nak minta pada manusia yang terhad kemampuannya dan kadang-kadang dia bagi pun tak sama dengan yang kita nak. Kadang-kadang dia bagi pun tak ikhlas kan? Maka mintalah pada Tuhan yang boleh bagi apa-apa saja bila-bila masa. Tapi sekarang, sebab itulah zaman Nabi, ahli sufah lebih kurang 70-80 orang duduk dalam masjid, tak meminta. Mereka rumah tak ada, keluarga tak ada, pekerjaan pun tak ada, tapi tak ada seorang pun yang meminta-minta. Kita rumah ada, kadang-kadang kerja pun ada, kereta ada, tapi masih meminta bantuan. Betul kan? Abu Hurairah pun termasuk salah seorang ahli sufah yang miskin. Lapar macam mana dia tak minta. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mati kebuluran. Tengok contoh lagi. Sementara dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, perawi hadis tersebut berkata, "Fakana Saubanu yaqa'un sautuhu wa huwa rakibun, fala yaqulu li ahadin nawilnihi hatta yanzila fayakhuzahu." Satu ketika cambuk ni tahu tak? Cambuk tahu apa dia? Cambuk ni saya rasa bahasa Indon ni kan. Buat buku ni diterjemah oleh Indon. Orang Malaysia tukar baca je. Macam cemeti lah. Jadi satu masa cambuk milik Sauban terjatuh. Dia di atas kenderaan dia, binatang dia, tapi cambuk dia jatuh ke bawah ketika ia sedang mengendarai haiwan tunggangannya. Namun ia tidak lantang meminta orang lain agar mengambilkan cambuk itu untuknya sampai ia turun, tapi dia sendiri turun dan ambil. Kita kalau dah naik kereta kan, ada barang kita jatuh, ada 3 orang kat luar, anak ke siapa ke, kita turun kereta ambil ke ataupun minta orang ambil. Itu kehebatan kita kan. Betul. Dan saya nak pesan lah, kadang-kadang kita bila ada pegawai bawah kita kan, staff ke siapa-siapa je, kita kadang-kadang menjadikan dia macam hamba kan. Seolah kita ni hebat sangat. Kadang-kadang nak suruh air pun, ambil air pun suruh orang kan. Ambil sendiri. Jangan minta walaupun kita ketua, walaupun kita bos kan. Kalau kita, selagi kita boleh buat sendiri, buatlah. Kenapa? Hina tak kalau kita boleh buat tapi kita minta orang? Sebab kita bos ni, kita rasa ini kerja ni bukan kerja bos, kerja orang bawah. Tapi kita buat, adakah itu satu kehinaan? Tak. Itu satu kehebatan. Sebab kita tak bergantung pada orang walaupun benda kecil. Bolehkah? Okay, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم